Ramadan beliau akan dikunjungi, beliau akan didatangi oleh salah seorang sahabat lama yang hampir 10 tahun beliau tidak bersua muka. Dan kedatangan ini menunjukkan bahawa beliau begitu beria-ria untuk menyambut kedatangan sahabat lama yang tidak berjumpa. Sampai waktu yang ditetapkan pada malam awal Ramadan, selepas menunaikan salat tarawih, sang ulama sufi tadi menerima kedatangan sahabatnya yang dikatakan 10 tahun lebih tidak bertemu. Lalu bila saja masuk sahabatnya ke dalam rumah ulama sufi tersebut, dia melihat ada sesuatu yang tidak suka pada hatinya. Dia melihat sesuatu yang tidak berkenan pada hatinya. Seolah-olah gambaran sambutan yang diberikan oleh ulama sufi tidak kena sama sekali dengan gelaran yang diberikan oleh umat kepada beliau. Apa yang dilakukan untuk menyambut tetamu tersebut seolah-olah dia menghidupkan 100 batang lilin untuk menerangi ruang tamu rumahnya semata-mata nak menyambut kedatangan sahabat lama tersebut. Pada anggapan sahabat lama beliau, apa yang dilakukan ini seolah-olah melebih-lebih. Apa yang dilakukan ini seolah-olah mengada-ngada. Cukuplah menghidupkan 1, 2 atau cuma 3 batang lilin semata-mata untuk menerangi dan mencahayakan kita berdua. Tapi ini dah dianggap berlebih-lebihan sampai engkau hidupkan 100 batang lilin di ruang tamu rumah ini. Inilah sebenarnya penghormatan dan rasa takzim aku kepada kamu, wahai sahabatku. Sesungguhnya 100 batang lilin ini telah aku hidupkan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala demi sebuah persahabatan kita. Kalau kamu rasa aku mengada-ngada, kalau kamu rasa aku berlebih-lebih, cuba kamu padamkan salah satu daripada lilin tersebut dengan kudrat kamu sendiri. Lalu sahabatnya yang kata kepada beliau mengada-ngada tadi, cuba meniup, cuba memadamkan setiap batang-batang lilin tadi dengan pelbagai usaha, dengan pelbagai cara. Tetapi sayangnya 1 batang lilin pun tak mampu untuk beliau padamkan. Ini menunjukkan bahawa cahaya tersebut dihidupkan demi kerana Allah semata-mata memuliakan seorang tetamu. Tetapi sahabat tadi memberi saranan dan nasihat seolah-olah dia lebih alim daripada ulama tersebut, dia lebih baik daripada ulama tersebut, dia lebih zuhud daripada ulama tersebut. Tetapi rasa-rasa dia alim, rasa-rasa dia lebih, rasa-rasa dia zuhud itu pun tak mampu untuk mematikan walau sebatang lilin. Ini adalah harga sebuah kejujuran. Ini adalah harga sebuah keikhlasan dan tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini, sekurang-kurangnya banyak saranan-saranan daripada ulama, banyak saranan-saranan daripada tuan-tuan guru, pelbagai bentuk ibadah-ibadah, pelbagai variasi amalan-amalan yang didedahkan pada kita. Minta kita beribadah dengan ni, minta kita beramal dengan ni, minta kita bersolat dengan ni. Apapun sebagai orang-orang awam yang saya yakin di rata-rata di hadapan saya termasuk diri saya sendiri, sekurang-kurangnya kemampuan yang kita ada, kemampuan yang kita miliki, sekurang-kurangnya buat 2 benda ni di waktu malam hari dan buat juga 2 benda ni di waktu siang hari. 2 benda yang saya sarankan kita orang-orang yang berada di tahap sederhana ni buat ialah jangan sesekali kita tinggal solat sunat tarawih. Lazimkanlah diri kita semua ke masjid, ke rumah Allah, mencari berkat, mencari keredaan, mencari pengampunan Allah. Kalau bukan bulan Ramadan, bulan mana lagi yang kita nak cari? Kalau bukan bulan Ramadan, bulan mana lagi yang kita nak raih?
Yang perlu diingatkan, jangan sesekali menjadikan bulan Ramadan kita sama seperti bulan-bulan yang dikatakan sebagai hampir sama dengan pasaraya-pasar raya. Kita lihat pasar raya, dia ada pada musim-musim tertentu. Pasar raya menyediakan harga-harga runtuh. Pasar raya menyediakan harga-harga boom. Pasar raya menyediakan harga-harga wow. Kalau sebelum ini hampir setiap hari kita melalui pasar raya tersebut, tapi tak ada iklan harga runtuh, tak ada harga special, kita pun tak singgah, kita pun tak masuk dalam pasar raya. Tapi bila lalu tepi pasar raya, kita terpandang harga runtuh 80%, harga bagus 90%, jualan langsung habisan 99%. Singgah ke tak singgah? Kita pasti singgah. Bahkan pak-pak kereta yang sebelum ini kosong dan sederhana hampir tak muat, hampir berebut kerana nakkan barang-barang yang diiklankan tadi. Jangan samakan hari tersebut sama macam masjid kita. Kita kadang-kadang hari-hari lalu depan masjid tapi tak berasa nak singgah, lalu tepi masjid tapi tak berasa nak berjemaah. Tapi bila mari bulan Ramadan, rasa tu mari sup-sup saja. Rasa nak mari berjemaah, rasa nak mari masjid, rasa nak mari bertarawih. Sebelum ni parking kereta di masjid banyak kosong, parking kereta di masjid banyak terbiar. Tetapi apa yang berlaku bulan Ramadan, hampir di setiap lereng-lereng, di setiap tepi-tepi jalan raya penuh. Tak muat nak masuk masjid, tak dan nak masuk dalam kawasan masjid. Seolah-olah bulan ni saja kita nak raih ampun Allah, seolah-olah bulan ni saja kita nak raih maghfirah daripada Allah. Ingatlah, Allah yang kita sembah pada bulan Ramadan, Allah yang sama yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Allah yang kita nak ganjaran daripada dia di bulan Ramadan, Allah yang samalah yang berikan ganjaran di luar daripada bulan Ramadan. Ini sebenarnya mengajarkan kita erti keikhlasan beribadah, erti tulus dalam beribadah kepada Allah semata-mata. Bukanlah kerana datangnya bulan Ramadan barulah kita rasa gayak nak cari Allah, barulah kita rasa gayak nak berjemaah, barulah kita rasa gayak nak mencari masjid dan sebagainya. Jadi tumpukan pada bulan Ramadan agar jemaah dan masjid ini terus kekal pada diri anda, agar jemaah dan masjid terus ada dalam diri anda sampai di luar bulan Ramadan dan bulan-bulan seterusnya. Baiklah, yang kedua ialah selain daripada tarawih, ambillah masa anda, mungkin 5 minit, mungkin 10 minit, mungkin 15 minit, ikut kesesuaian waktu yang anda perlukan, yang anda punyai, tadarrus Al-Quran. Jangan lari daripada Al-Quran. Dah di luar bulan Ramadan kita selalu lari daripada Al-Quran, kita selalu tak dan dengan Al-Quran, kita selalu tak ada masa dengan Al-Quran. Adakah bila mari bulan Ramadan kita nak jauhkan diri lagi dengan Quran, tak mau bagi sedikit masa dengan Al-Quran, tak mau bersahabat, berkawan dan akrab dengan Quran? Kita rugi yang amat sangat, kita rugi yang amat besar. Yang mana salah satu daripada hikmah bulan Ramadan ialah diturunkan Al-Quran. Hikmah bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, jadi cari Al-Quran, baca Al-Quran, baca tafsir Al-Quran, fahami ilmu Al-Quran, fahami segala bentuk ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Lazimkan hal yang sama di luar bulan Ramadan, lazimkan hal yang sama di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Itu malam hari. Yang dua perkara di siang hari, nombor satu, kita dah buat amalan berpuasa. Hak tu siapa-siapa pun buat. Yang kedua ialah memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat. Banyak buat benda-benda sunat. Kita boleh nak berinfak, kita boleh nak bersedekah mengikut kudrat dan kuasa kita. Kita boleh solat sunat terutama hari-hari cuti.
Lepas sembahyang subuh stay lama sikit, zikir banyak sikit, wirid banyak sikit, tahlil banyak sikit. Masuk waktu isyraq boleh buat solat sunat isyraq. Masuk waktu duha boleh buat solat duha. Boleh buat solat sunat hajat. Boleh buat solat sunat taubat dan sebagainya. Jadi perbanyakkan amalan-amalan yang berbentuk sunat. Walaupun di sana dikemukakan dalam banyak kitab-kitab fiqh oleh ulama-ulama dengan pelbagai amalan-amalan yang sesuai diamalkan oleh umat Islam di bulan Ramadan, sekurang-kurangnya 4 benda tadi yang saya sebut, 2 di malam hari dan 2 di siang hari. Baik, dalam Al-Quran menerusi surah Al-Baqarah ayat 183 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah mendatangkan menerusi firman-Nya kalimah perkataan as-siyam. Siam ini adalah salah satu daripada hukum syariat yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam bila tibanya musim bulan Ramadan. Kata as-siyam sebenarnya berakar daripada kalimah sawama. Sawama. Ma makna sawama? Sawama bermaksud menahan diri. Sawama bermaksud berhenti. Sawama bermaksud tidak bergerak. Seolah-olah sawama ini berpandukan kata as-saim, aku berpuasa, seolah-olah dia menahan diri, dia berhenti terus, dia tidak bergerak daripada melakukan apa-apa aktiviti secara langsung. Ini asal bahasa daripada kalimah sawama. Seolah-olah lari pun tidak, tidur pun tidak, membaca pun tidak, baring pun tidak, aktiviti ni pun tidak, aktiviti nu pun tidak. Inilah yang dimaksudkan sebagai sawama, tak bergerak, menahan diri dan berhenti. Tetapi menurut kebahasaan inilah agama kita datang memperkecilkan, agama kita datang mempersempitkan, agama kita datang memperkhususkan kalimah as-siyam hanyalah menahan diri daripada makan dan minum, menahan diri daripada melakukan hubungan dengan pasangan masing-masing, kalau suami dengan isteri, kalau isteri dengan suami, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tetapi ingat, Al-Quran dan hadis yang beri informasi, Al-Quran dan hadis yang beri maklumat kepada kita tentang amalan-amalan berpuasa, Al-Quran dan hadis jugalah yang memberikan informasi dan maklumat kepada kita. Salah satu daripada bentuk puasa ialah menahan diri daripada berbicara. Quran yang sama hak cerita 3 sebelum ni, Quran yang sama cerita juga antara salah satu bentuk puasa menahan diri kita, menahan diri kamu daripada berbicara. Boleh ikuti di dalam surah Maryam ayat 26. Inni nazartu lirrahmani sawma falam ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku bernazar dengan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat Rahman untuk berpuasa. Sesungguhnya hari ini aku sesekali tidak akan bercakap, aku sesekali tidak akan berbicara walaupun dengan seorang manusia. Ini tentang surah Maryam, dan dia juga menceritakan tentang Maryam, ibu kepada Nabi Allah, Rasul Allah yang bernama Isa alaihi salam. Kenapa konteks ini dibawa? Selepas melahirkan Nabi Allah Isa alaihi salam dan Maryam ingin kembali kepada kepangkuan keluarganya Bani Israel. Tidak dapat tidak, beliau terpaksa berhadapan dengan Bani Israel. Yang pastinya bila berhadapan dengan Bani Israel, banyaknya persoalan-persoalan, banyaknya perkara-perkara yang akan diajukan.
kepada beliau tentang konteks mengandungnya beliau dan melahirkan seorang anak lelaki tanpa melalui hubungan dengan mana-mana lelaki. Mesti lepas bersalin, ramai orang nak tanya, wahai Maryam, kenapa kamu yang sebelum ini pada pandangan mata kami adalah seorang perempuan yang baik, seorang perempuan yang beriman, seorang perempuan yang salihah, tergamak melakukan perbuatan bermuka, tergamak kamu melakukan zina. Pasti ditanya siapakah bapa kepada anak ini sebenarnya, siapakah lelaki yang telah merosakkan kamu. Perkiraan-perkiraan ini sudah ada dalam fikiran Maryam bila dia nak berhadapan dengan kaum dia Bani Israel. Lantas bila bertemu dengan kaum dia, inilah kalimah, inilah perkataan yang diucapkan oleh Maryam, sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhanku yang Maha Pengasih untuk berpuasa. Dan hari ini aku tak akan bercakap, aku tak akan berbicara walaupun dengan seorang manusia. Padahal dia duk cakap tu. Bukanlah maksud di sini tak boleh bercakap langsung. Maksud di sini ialah tegah diri kita, cegah diri kita, larang diri kita, jauhi diri kita daripada mengucapkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Jauh diri kita mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk, lebih-lebih lagi berbau umpatan, lebih-lebih lagi berbau fitnah, lebih-lebih lagi berbentuk cacian, makian dan cercaan kepada orang lain. Kita ni kadang-kadang boleh tahan. Boleh tahan tang mana? Kalau sebelum ini di luar bulan Ramadan, mulut kita lancar saja serang orang. Mulut kita ni lancar saja maki orang. Mulut kita lancar saja cerca orang. Fitnah orang tu, fitnah orang ni tak berhenti. Bila tiba bulan Ramadan, ada yang sanggup berhenti, ada yang sanggup tahan, tapi ada yang tak berkesanggupan. Mari bulan Ramadan pun lagu tu juga, mari bulan Ramadan pun jalan juga, mari bulan Ramadan pun lancar juga duk fitnah orang, duk keji orang, duk caci orang. Betul lah kata-kata ulama dulu-dulu, bahawa seseorang manusia memang akan memberikan sesuatu yang dia ada saja. Memang seorang manusia akan memberikan sesuatu yang dia punyai saja. Orang dia tak boleh bagi sesuatu yang dia tak ada. Macam saya tak ada duit, saya tak boleh bagi duit dekat orang. Saya tak ada harta, saya tak boleh bagi harta pada orang. Apa yang saya nak maksudkan ialah, kalaulah benda tu saja ada dengan dia, benda tu sajalah yang mampu diucapkan pada manusia lain. Sebab yang ada dengan dia sekarang ialah fitnah. Fitnah tu saja dia mampu bagi pada orang. Kalau cacian tu yang ada pada dia, maklumlah bahawa cacian tu yang dia akan bagi pada orang. Dia tak boleh bagi sesuatu yang dia tak ada. Kalau dia bagi benda tu, tu je lah yang dia ada, tak ada benda lain. Baik, sekarang kalau kita lihat konteks ini, sebenarnya ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf lebih jauh menggariskan pada kita hikmah-hikmah dan tujuan berpuasa. Kalau puasa pada tilikan orang awam, mungkin kita kata cukup menahan diri dari makan dan minum, cukup menahan diri daripada bersama isteri, cukup menahan diri daripada berbicara perkara-perkara yang tak sepatutnya, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tetapi ulama-ulama tasawuf lebih jauh, cuba mengawal anggota-anggota kita yang 7 daripada melakukan perkara-perkara yang berbaur kemaksiatan dan keburukan kepada Allah, lebih-lebih lagi kepada manusia yang lain. Jaga hati-hati kita daripada berlaku curang kepada Allah dan berlaku curang kepada manusia. Jaga akal-akal kita daripada terseleweng kepada jalan Allah, dan jaga akal-akal kita jangan fikir sesuatu untuk membuat kejahatan, keburukan dan maksiat kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Mereka lebih jauh. Sebab itulah dalam konteks kita berwuduk sebagai contoh benar. Kalau kita lihat, sebelum kita menyembah Allah, sebelum kita menghadap Allah, sebelum kita beribadah kepada Allah, kita berwuduk, kita ambil air sembahyang.
Betul kalau kita tengok secara rasional, tempat-tempat anggota wuduk yang kita basuh adalah anggota-anggota yang terdedah dari luar pakaian kita. Kita selalu tengok kita basuh muka. Memang kita tak pernah pakai topeng pun. Kita basuh muka, kita tak pernah pakai maskara pun. Contoh kita basuh lengan, inilah takat baju kita pun. Kita basuh kaki, kita perlu ingat, jangan fikir semua orang ni moden. Orang hari ni baru pakai stokin, baru pakai kasut. Dulu lagu mana? Dulu tak ada stokin, tak ada kasut, kaki ayam saja. Tempat hak terdedah tu selalu kita basuh secara rasional. Tapi benda-benda hak memang tersembunyi, benda-benda hak terselindung, kita basuh ke kita tak basuh? Kita pakai baju, tak pernah rasa ambil wuduk orang tengok orang basuh perut tak? Kita ambil wuduk orang basuh dada. Lebih jauh ambil wuduk hang pasal apa sampai tahap ketiak. Tak ada lagi kita jumpa lagu tu. Sebab hak ni hak terselindung. Tapi yang selalu kita basuh hak terdedah. Memang secara rasional, kalau ikut saintifik, banyaknya kuman-kuman, betul. Banyaknya virus-virus, banyaknya bakteria-bakteria. Kalau kita tengok kuman hak selalu ada dengan kita, baik dari sudut symbiotik, mutualism, tak ada masalah. Baik dari sudut symbiotik, komensalisme, tak ada masalah. Mungkin ada patogen, tak ada masalah. Mungkin ada opportunistic, tak ada masalah. Tetapi yang ini, setiap kali kita basuh, dia akan mengekalkan pH ataupun kelembapan tubuh kita. Hak ni yang selalu terdedah akan mengalami lingkungan cuaca. Kalau nak kena panas pun hak ni, nak kena sejuk yang melampau pun hak ni, nak kena kering pun hak ni. Kita kena ingat kulit kita ada setiap lapisan epidermis. Dan hak paling atas tu dipanggil lapisan sel tanduk tu. Stratum corneum tu yang paling penting untuk kita jaga. Tapi dari sudut kerohanian, inilah yang kita nak bawa sepanjang kita berwuduk supaya kita faham bahawa sebenarnya selepas kita berwuduk, kita sembahyang subuh sebagai contoh. Daripada subuh untuk bertemu dengan zuhur, berapa jam kita ada masa terluang? Lepas sembahyang subuh, nak ambil wuduk nanti zuhur, berapa jam ada masa selang? Sekurang-kurang 6 ke 7 jam. Tadi baru ambil wuduk subuh, tadi baru solat berjemaah subuh. Tetapi kita perlu ingat, sebagai manusia yang penuh kekurangan dan kelemahan, anggota-anggota yang terdedah, yang selalu dibasuh dengan air-air wuduk inilah yang selalu banyak melakukan dosa dan maksiat. Mungkin kita singgah kedai kopi, bersembang sampai waktu zuhur. Guna dua mata ni, benda haram apa kita tak tengok sepanjang berada di luar bulan, di luar waktu zuhur tadi. Kan tengok orang tu seksi, kan tengok orang ni terbelah, kan tengok aurat orang ni, kan tengok orang tu. Nak sampai zuhur. Hak telinga pula dengar macam-macam duk kedai kopi, orang ni mengumpat, orang ni kata kat orang tu, orang ni tu, orang ni. Hak ni pula buat dosa. Hak bahagian mulut, dah lepas orang kita pula. Tu cerita hang, ni cerita aku. Hang tahu tak kisah Mak Bedah semalam? Oh, habis Mak Bedah. Hak kemarin dulu kisah Mak apa? Hantu apa piah apa tu? Ikutlah cerita apa pun. Maksudnya mulut pula buat dosa. Lepas tu mari kesya lambat, tampak meja, tepuk meja, tendang kucing, tendang anjing. Maksudnya hanya 6 ke 7 jam nak sampai zuhur. Hanilah yang selalu buat dosa. Jadi basuh sekali lagi dari sudut kerohanian, basuh sekali lagi dari sudut ruhi itu atas dosa-dosa yang kita buat. Pasal apa kena basuh lagi sampai masuk waktu asar? Rasa tak buat dosa dah kalau lepas sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur buat dosa lain pula, anggota yang sama. Jadi kita kena faham hikmah dan tujuan daripada kita berwuduk dan kita solat setiap hari tambah masuk bulan Ramadan, jaga ketujuh-tujuh anggota tersebut. Selain tahan lapar, tahan dahaga. Hati kita jaga, jangan terseleweng, jangan terpeleok. Akal kita pun sama, jangan duk fikir benda bukan-bukan. Jangan fikir nak buat jahat kat orang, jangan fikir nak buat benda yang tak elok, benda yang tak patut. Baik, kembali dalam satu hadis kudusi
riwayat Imam Bukhari, disebutkan as-sawmu li wa ana ajzi. As-sawmu li wa ana ajzi. Puasa itu khusus untuk aku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala dan ganjarannya. Puasa ini khusus untuk Allah. Why? Sebab sebelum ini, selain daripada ibadah puasa, setiap ganjaran-ganjaran, setiap pahala-pahala, setiap kelebihan-kelebihan yang Allah berikan bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Kita semayang, nanti Allah bagi pahala semayang untuk Allah ke untuk kita? Untuk kita. Kita berzakat, nanti Allah bagi pahala atas zakat, bukan untuk Allah, untuk kita besok. Semua ibadat lain kembali pada kita, tetapi satu-satunya khusus untuk Allah, dan Allah sendiri akan bagi ganjaran dan pahala dia, ialah puasa. Sebab tu bila orang tanya, ustaz, boleh puasa tak kalau saya tak solat 5 waktu? Puasa pilah. Saya tak semayang 5 waktu, tapi mari bulan Ramadan saya perlu tinggal ke sebab tak semayang, ke saya kena puasa? Puasa ke kena tinggal? Jadi termaktub di dalam kitab fiqh sekian-sekian jilid sekian-sekian, barang siapa yang tidak pernah bersolat 5 waktu, jadi tak payahlah bagi dirinya untuk berpuasa 30 hari tak muktamad. Seronoklah dia. Dah hak ni pun tinggal, hak ni pun kena tinggal juga. Kadang-kadang Allah bagi rahmat, Allah bagi kesedaran, Allah bagi keinsafan, seseorang tu tinggal sesuatu yang wajib tapi dia buat kewajipan lain. Kadang-kadang contoh dia puasa bulan Ramadan, Allah gerak hati dia nak main masjid, Allah gerak hati dia nak bertarawih, Allah gerak hati dia nak berjemaah. Waktu itulah kadang-kadang datangnya keinsafan, datangnya kesedaran hati dia bahawa selama ni dia banyak buat dosa pada Allah, dia banyak menderhakai Allah, dia banyak melawan hukum-hukum ketetapan dan perundangan daripada Allah. Kadang-kadang seorang manusia Allah sedarkan melalui jalan tersebut. Jadi jangan cuba kita memandai-mandai tentang urusan pahala, tentang urusan ganjaran, tentang urusan hidayah. Kerja kita ialah menunjuk jalan kebaikan. Kerja kita ialah untuk merapat dan mendekatkan orang kepada jalan Allah. Bak taufik, bak hidayah, bak nak menerima keinsafan, nak menerima penyesalan, semata-mata adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bila kita sebut tentang puasa bulan Ramadan, kita ada rukun Islam yang 5. Dan puasa termasuk salah satu daripada rukun Islam yang 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan haji bagi ataupun barang siapa yang berkemampuan. Baik, cuba kita perhati betul-betul. Setiap komponen-komponen dalam rukun Islam yang 5 masih lagi mengekalkan bahasa dan kalimah yang sama. Tetapi salah satu yang terpeleok dan terlari jauh ialah puasa. Kita tengok dalam bahasa Arab yang asli, kita masih menyebut kalimah syahadah. Dan hari ini pun walau ditambah dengan komponen kalimah dan bahasa Melayu, kita masih kekalkan kalimah syahadah. Mengucap bahasa Melayu, 2 bahasa Melayu, kalimah bahasa Arab walaupun dimelayukan, syahadah pun masih lagi bahasa Arab. Kekal dia bahasa Arab, kekal dia bahasa Melayu. Bab semayang, bahasa Arab sebut as-salah. Kita hari ini pun hang tak solat ke? Dah solat ke? Walaupun sekali-sekala diselang dengan bahasa Melayu kita, sembahyang. Sembahyang ni bahasa Sanskrit. Sebab dulu orang-orang di Nusantara yang ada agama Hindu, mereka ada satu Tuhan yang dipanggil Hyang Widi. Hyang Widi, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Tunggal. Jadi mereka sembah siapa? Sembahyang. Hyang itulah, Hyang tu nama Tuhan. Sembah Hyang, kita ambil hatulah.
Kita ambil itu sembahyang. Kita pun duk sambung sembahyang esa lah, sembahyang tu lah, sembahyang ni. Hiang tu dah nama Tuhan dah. Okey. Zakat. Hari ni zakat masih kekal bahasa Arab. Hang dah bayar zakat belum? Zakat masih guna. Haji, abang dah berapa kali pi haji masih guna. Tapi puasa dalam bahasa Arab apa dia? As-saum, kadang-kadang as-siyam. Pernah guna tak? Berapa hari bulan kita nak saum tahun ni? Pernah dengar guna gitu? Tak pernah. Penat betul lah panas tahun ni aku bersiam ah. Tak pernah guna. Hak kita guna puasa. Why? Hak ni satu-satunya terpeleok dan lari jauh. As-siyam, puasa. As-saum, puasa. Sebenarnya kita kena faham rentetan sejarah di bahagian Nusantara kita dulu sebelum kemasukan agama Islam oleh pedagang-pedagang Arab dan individu-individu dalam bentuk pendakwah-pendakwah yang lebih awal mendominasi kawasan ini ialah agama Hindu dan agama Buddha. Jadi semasa orang-orang tua kita dulu, nenek-nenek moyang kita dulu, mungkin ada yang terjebak dengan Hindu ataupun Buddha, mereka juga ada satu ritual. Mereka juga ada satu ibadah yang berbentuk menahan diri dari makan dan minum, menahan diri daripada melakukan hubungan dengan pasangan, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang beza mungkin cuma konteks masa, konteks waktu, berapa lama jam, tujuan apa diibadahkan, tujuan apa ritual ini dibuat. Tetapi bab menahan diri dari makan dan minum sudah sedia ada di dalam amalan dan ritual datuk nenek moyang dahulu. Bila mari Islam dengan satu amalan, dengan satu ibadah yang wajib dinamakan puasa, dinamakan as-siyam, dinamakan as-saum. Pada zaman era Hindu dan Buddha dulu, ibadah macam ni, hak tahan diri macam ni dinamakan upawasa, bahasa Sanskrit. Upawasa. Last kali yang tinggal cuma puasa saja. Jadi bila sebut puasa, semua orang tahu menahan diri dari makan dan minum. Sebab tu dia satu-satunya tak lekat kepada kalimah asal, iaitu as-saum dan as-siyam. Baik, Ustaz bila nak mari cerita yang menakjubkan ni? Tak ada cerita menakjubkan lagi. Baiklah, pukul berapa sekarang ni? Tengok jam Ustaz. Nak pukul 11 dah. Okey Okey, baik. Malam ni kita nak bawa satu analogi. Dan saya ingat mungkin ada di antara penggemar-penggemar YouTube dan sebagainya sudah mendengar tentang kisah ini. Apapun kita ambil perkiraan yang umum, saya mau bawa bulan Ramadan ini dengan salah satu analogi tentang makhluk Allah. Makhluk Allah ni bukan malaikat. Makhluk Allah ni bukan manusia. Makhluk Allah ni bukan pokok-pokok dan tumbuhan. Tapi makhluk Allah ni nama dia haiwan. Makhluk Allah ni nama dia binatang. Dalam Al-Quran ada beberapa nama haiwan dan nama binatang yang Allah garap dalam Al-Quran. Firman Allah sendiri, adanya semut, adanya lebah, adanya labah-labah, adanya nyamuk, adanya babi, adanya kaldai, adanya anjing. Ini adalah nama-nama binatang yang dipermisalkan dan dicontohkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Tetapi yang saya nak bawa pada malam ini sebagai analogi dengan bulan Ramadan ialah ulat. Yang kita panggil sebagai ulat bulu mungkin, ada yang panggil ulat beluncah mungkin, ada yang panggil ulat gatai mungkin. Tapi kat Selangor ni ulat tu dia panggil ulat apa? Ulat beluncah ke, ulat gatai ke, ulat bulu? Ulat bulu. Baik, sebab dia ada bulu. Lepas tu dia jenis gatai tak? Baik. Pertama kali persepsi bila kita lihat ulat bulu, apa pandangan daripada anda semua bila berhadapan dengan binatang yang nama ulat bulu? Ada sesetengah manusia dan sesetengah orang bila berhadapan dengan ulat bulu, mereka ada perasaan menjengkelkan.
ada perasaan menjijikkan, ada perasaan mengerikan, ada perasaan menakutkan. Sebab rupa dia pun dah tak handsome, rupa dia buruk, rupa dia menjijikkan, rupa dia menakutkan. Tetapi setelah binatang ini melakukan satu proses, dalam saintifik dia disebut sebagai metamorfosis. Metamorfosis ialah dalam bentuk ulat beluncas menukar dirinya berada dalam satu benda yang dipanggil kepompong. Jadi dalam waktu metamorfosis, dia duduk untuk satu-satu tempoh, satu-satu waktu, satu-satu masa. Sampai akhirnya selepas berakhir metamorfosis, dia keluar dalam bentuk yang tidak disangka-sangka. Yang sebelum ini dia menakutkan, mengerikan dan menjengkelkan. Bila habis metamorfosis, keluar dari kepompong, dia jadi apa? Dia jadi seekor rama-rama. Dia jadi seekor kupu-kupu yang begitu indah, begitu cantik, begitu menyenangkan mata memandang. Seolah-olah benda yang kita jengkel dah tak ada, benda yang kita jijik dah tak ada, benda yang kita kata merapu dah tak ada, benda yang bagi kita gatai dah tak ada. Inilah yang patut kita buat, sama-sama melakukan proses penukaran diri. Proses metamorfosis sama seperti ulat beluncas dan keluar daripada bulan Ramadan dengan menukar wajah-wajah anda sebagai kupu-kupu yang baru, sebagai rama-rama yang indah. Baik, bayangkan sekarang anda berada di bawah pokok, sedang menatap apa-apa buku. Tiba-tiba daripada dahan atas pokok tersebut jatuh seekor ulat bulu, jatuh seekor ulat beluncas, jatuh seekor ulat gatal. Apa reaksi pertama anda? Apa tindakan refleks yang berlaku? Adakah bila jatuh seekor ulat bulu, anda gosok belakang dia? Oh, kesian jatuh dah. Nak letak atas sarang dia balik ke? Nak letak di dahan ke? Nak letak di pokok ke? Tindakan refleks paling awal. Hak mana kita buat? Gosok ke tepi? Ada orang yang tepis, ada orang yang kuih, ada orang yang jentik. Tak cukup dengan jentik, jatuh pijak-pijak sampai mati, pijak-pijak sampai lenyek. Seolah dia memudaratkan bagi kita. Tambahan kalau kendak kena gaya, bulu-bulu dia tu kalau kena kat kulit jadi apa? Jadi gatal, jadi tumbuh bintik-bintik merah. Seolah-olah dia ni binatang pengotor, binatang yang membawa penyakit. Dan sedar atau kita tak sedar, kita sedang bawa dua sifat ini sebelum masuk bulan Ramadan. Sifat pengotor dan sifat berpenyakit. Tak pernah rasa kotor ustaz, mandi 3 kali sehari. Bukan fizikal kamu yang kotor, dalam ni yang kotor, sini yang kotor, hati kamu yang kotor, jiwa kamu yang kotor, roh kamu yang kotor. Jadi inilah yang menjengkelkan di sisi Allah. Inilah yang menjadi kelemahan kita. Tukar hak kotor dalam ni. Hak luar memang Allah dah takdir macam ni, tak boleh nak tukar dah. Ke rasa boleh tukar? Ustaz tak rasa nak tukar muka ke? Sorry. Hak luar tu Allah dah buat lagu ni. Kalau kita putih, putih lah. Kalau hitam, hitam lah. Kalau gemuk, gemuk lah. Kalau kurus, kurus lah. Kalau tinggi, tinggi lah. Kalau rendah, rendah lah. Tu hak dah tetap dah. Hak boleh ubah hak dalam ni. Kalau kotor boleh cuci, kalau kotor boleh berus. Kalau jahat boleh jadi baik. Hak tu hak nak tukar. Tukar sifat pengotor tu dan tukar sifat berpenyakit. Penyakit sini cukup banyak. Penyakit dengki ada, penyakit hasad ada, penyakit fitnah ada, penyakit riak ada, penyakit sombong ada, penyakit takabur ada. Hak tu yang kita nak buang. Tapi bila dah dia bertukar rupa di hari yang lain, hak kita jentik dulu tulah, hak kita kuih dulu tulah, hak kita dulu tulah. Hari ni dia mari jatuh rama-rama yang cantik. Kita buat benda yang sama ke? Lagu lain dah persepsi kita. Dulu kita jentik, kita kuih. Hani, kalau boleh bukan sekok ni pun tak apa dah. Marilah banyak pun sini ke sini ke sini ke, kita tak rasa rimah.
Itulah yang kita nak. Di luar sebelum ini pada pandangan persepsi masyarakat, seolah-olah kalau kita hadir dengan berbagai keramaian orang, seolah-olah kehadiran kita tak ada siapa ambil tahu. Pergi kita tak ada siapa tanya khabar. Sakit kita tak ada siapa mau ambil tahu. Kerana apa? Kerana kotor dan beratnya kita. Tapi selepas kita jadi rama-rama sebelum ni, orang raih kita. Sebelum kita ni, hak kita dah jadi rama-rama, orang ambil tahu pasal kita. Orang nak mendekati kita. Hak sebelum ni semua orang tak mau campur. Sebelum ni semua orang tak mau dekat dengan kita. Hak lepas ni semua orang nak dah. Sebab dah jadi cantik, dah jadi baik, dah jadi bagus, dah jadi senang orang tengok. Baik. Rama-rama sememangnya dia sedang buat benda yang sama dengan kita. In fact, waktu dalam kepompong, bulat beluncas juga sedang berpuasa. Waktu dia duduk dalam kepompong, dia tak makan, dia tak minum, dia tak buat apa kecuali melalui satu proses penukaran diri dia menjadi seekor rama-rama yang cantik. Baik, ulama-ulama telah menggariskan bahawa antara salah satu hikmah rama-rama ialah bila dia dah jadi rama-rama, satu benda yang paling menarik ialah simetri pada sayap dan simetri pada warna dia. Bila kita tengok rama-rama, pernah dah kita tengok ada kelebihan ataupun kecacatan pada sayap dia. Contoh, bila kita pegang sayap rama-rama, pasal apa sayap belah ni ukuran macam ni, sayap belah kiri ukuran macam ni. Pernah jumpa atau tidak? Kita jarang jumpa simetri sayap yang tak sama. Kita akan jumpa rama-rama punyai simetri sayap yang sama. Kalau belah ni atas dia color biru, belah ni atas dia color apa? Color biru juga. Dia tak akan belah ni biru, belah ni oren. Payah nak cari lagu tu. Belah ni hijau, belah ni putih. Payah nak cari lagu tu. Kalau belah ni putih, sini putih. Kalau atas dia merah, atas dia merah. Warna dia sama, simetri dia sama. Bahkan kalau kita tengok skala bulu dia yang paling halus, contoh dia hinggap pada mikrofon ni. Dan saya pun cuba pegang dia dengan sebaik-baik pegangan, dengan sehalus-halus pegangan. Seolah-olah tak akan merosakkan sayap dia. Oh, cantik rama-rama ni. Indah rama-rama ni. Pak lepas. Kita nampak dia terbang. Seolah-olah kita tak mencacatkan sayap dia, kita tak merubah sayap dia. Tapi bila kita suakan dengan kanta pembesar, ada kecacatan atau tidak pada simetri dan warna sebenarnya. Sebenarnya ada kecacatan pada simetri dan warna walaupun sehalus-halus pegangan. Nak cakap sayap dia tu halus sungguh. Walaupun pada skala yang terkecil, pegangan tadi, sentuhan tadi dah merosakkan sayap dia. Itulah kehebatan ciptaan Allah. Satu lagi, rama-rama dia sentiasa menebarkan keindahan, menebarkan kebaikan, menebarkan kecantikan ke mana saja dia pergi, di mana saja dia berada dan kepada siapa dia berjumpa dan bertemu. Keindahan yang dia tebar, keindahan yang mengingatkan kita pada Allah, bukan keindahan yang melekakan dan melalaikan. Pernah tak ada orang tengok rama-rama dia pengsan? Tak pernah. Pernah tak orang tengok rama-rama rasa nak buat jahat? Weh, rama-rama ni rasa nak rogoh orang. Tengok rama-rama. Tak ada. Tapi bila tengok rama-rama kita ingat kepada apa? Ingat kepada Allah yang mencipta rama-rama ni. Dan paling koman pun akan terkeluar daripada bilah-bilah bibir kita ucapan Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah ucapan apa? Ucapan pujian. Allahu Akbar ucapan kekaguman. Seseorang akan meluarkan pujian, akan mengeluarkan kekaguman bila dia berasa level diri dia tak capai pada tahap tu, baru dia boleh ucap. Sebab kita rasa level kita rendah daripada rama-rama, kita terucap Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita rasa level kita sama macam rama-rama, kita tak ucap.
Setiap biasa lah ramai-ramai lagu tu. Bukan ada apa pun. Kalau kita rasa dia remeh, kita rasa dia biasa, kita tak akan ucap kalimah tu. Contoh, duduk kedai kopi. Saya ni handsome, contoh. Bukan sebaliknya sebenarnya kan. Mari seorang lagi tak berapa handsome kawan ni. Saya handsome, kawan tak berapa handsome. Tiba-tiba di meja tu, mari seorang mak motor, buka saja topi, oh, macam iklan dah. Muka dia macam pelakon iklan, handsome. Hak nak puji kawan tu, saya ke kawan ni agak-agak? Kawan ni, hak tak berapa handsome ni akan puji. Oh, tak pernah lagi aku tengok smart macam ni. Lepas tu muka pun ala-ala pelakon. Muka pun macam pelakon iklan ni, patut dah muka macam ni. Saya puji ke tak? Kalau smart lagu ni, lebih kurang akulah. Ala-ala aku. Kita tak akan puji sebab kita berasa pada level tu. Kita berasa handsome sama dengan dia. Hak nak puji orang handsome, orang tak berapa handsome ni. Orang hak sedar diri ni. Begitu juga dengan rama-rama. Kalau kita anggap dia tu cantik, itulah keluar. Sebab bukan level kita. Sebab level kita kotak. Level kita tak berapa bagus lagi. Jadi itulah di mana-mana pun ucapan subhanallah dengan alhamdulillah, Allahu akbar pun bila kita rasa kita ni serba lemah, kita ni serba kurang. Satu lagi sifat rama-rama, dia sentiasa berlaku adil pada semua tempat, pada semua orang. Dia masuk masjid, kala itulah. Kalau dia pergi kelab malam lepas ni, dia tukar kala lain ke kala sama? Dah baru masuk masjid ni, kita pun tengok biru dan kuning warna dia. Oh, aku nak pergi kelab malam. Dia pergi kelab malam, dia tukar hitam ke? Bayar orang tak nampak color aku ni. Ke dia pergi color tu juga? Dia pergi kelab malam pun color tu. Dia pergi tanah kubur pun color tu. Dia pergi pasar ikan besok pagi pun color tu. Dia pergi tepi pantai pun color tu. Masuk kelab snooker pun color tu. Bukan nak kata ni tempat baik, ni tempat tak baik. Nak cakapnya ke mana dia pergi, dia tak pernah hipokrit. Dia tunjuk warna dia yang asal, inilah aku. Apa pun yang terakhir. Ni terakhir. Hani kembali kepada satu kisah sebagai pengajaran. Dahulu ada seorang raja. Raja ini adalah raja yang adil, raja yang baik, raja yang cerdik, raja yang bijaksana. Jadi raja ini ada 3 orang menteri. Suatu hari raja ni panggil ketiga-tiga menteri dia menghadap. Menteri pertama menghadap, menteri kedua menghadap, menteri ketiga menghadap. Wahai para menteriku, sesungguhnya aku meminta kalian bertiga menghadap aku pada hari ini. Ialah aku nak memberitahu kepada kalian bahawa di hadapan kalian sekarang ada satu guni di hadapan masing-masing. Betul. Satu guni di hadapan menteri A, satu guni menteri B, satu guni menteri C. Kamu ketiga-tiga menteri sedia maklum dalam pengetahuan kamu bahawa aku mempunyai kebun buah-buahan yang besar. Jadi aku minta kepada kamu bertiga pada hari ini supaya ambil dan bawa guni ni, carilah daripada kebun aku yang luas dan besar itu buah-buahan yang terbaik, buah-buahan yang paling cantik, buah-buahan yang paling berkualiti, penuhkan guni masing-masing dan bawa menghadap aku. Jadi pilah masing-masing masuk dalam kebun, bertebaranlah. Menteri A ni sifat dia paling amanah. Dia tak pernah berlaku curang, dia tak pernah rasa nak buat khianat. Mula-mula dia tengok banyak buah-buah hak dah luruh. Dia kata, buah luruh bukan buah yang cantik, buah yang dah buruk, buah yang dimakan. Dia pergi cari hak daun-daun rendang, hak boleh petik dengan tangan. Tapi dia tengok ke atas tu lebih jauh berkualiti, hak duk kat pucuk, duk kat atas. Aku tak akan ambil hak rendah ni, aku akan panjat. Dia panjat sungguh, dia berusaha sungguh, naik hak tinggi, hak payah, tapi buah cantik, buah berkualiti. Isi penuh guni, bawa balik menghadap depan raja. Menteri kedua ni hak 50-50, kadang-kadang amanah, kadang-kadang khianat. Jadi dia pun tengok kawan tu ambil hak bagus, dia pun naik juga.
Tapi dia naik sekerak je. Mari ulat bulu, mari kerengga, dia tak tahan. Dia tak tahan. Ambil 2-3 biji hak elok bubuh, dia pun turun. Pada aku duk sakiti badan aku, sakiti fizikal aku, baik aku ambil hak rendah-rendah. Dia pun kutik lah hak rendah-rendah. Tapi kurang berkualiti. Penuh satu guni, balik menghadap raja. Hak nombor 3, panjat pun malas, kutik pun malas. Dia nak kutik mana? Dia nak kutik hak luruh tu lah, senang sekali. Dia pun kutik hak luruh 2-3 biji, dia malas. Dia tengok di tepi pokok tu ada satu longgokan batu. Nak senang, baik aku kutik batu, bubuh dalam guni. Dan aku yakin bila bawa balik menghadap raja, raja tak cek pun guni ni. Dia pun buah batu lah. Buah 2-3 biji, dia buah batu, penuh batu. Dia bawa balik. Betul tekaan menteri ketiga, raja tak cek pun apa ada dalam guni. Sekarang menteri bertiga, kamu bertiga ditahan. Wahai sekalian pengawal, tangkap ketiga-tiga menteri ini dan bawa masuk mereka ke dalam penjara, jangan bagi makan dan minum. Jadi ketiga-tiga menteri ini kena tahan dalam jail, dalam penjara, bawa bekalan masing-masing, haduk dalam guni. Tak boleh bagi makan, tak boleh bagi minum. Alhamdulillah lah bagi menteri A, kerana dalam guni dia ada buah hak bagus-bagus, buah hak berkualiti, buah hak baik, buah hak manis, buah hak sedap. Okeylah dia. Menteri B, hari pertama tu makanlah buah hak sedap. Hari seterusnya, terpaksalah makan hak mentah, terpaksalah makan hak putih, terpaksa makan hak kurang masak, terpaksa makan hak berulat, terpaksa. Menteri C, 3 biji je buah, hak lain batu. Cari penyakit. Yang nak dimaksudkan di sini, anda ditahan, itulah alam barzah bagi kita semua. Kita akan menerima makanan dan minuman dalam bentuk buah tadi bila kita bertemu dengan Allah di alam barzah kelak. Hak duduk panjat, hak duduk petik, hak duduk cari, hak duduk malas, itulah Allah minta kita berusaha sewaktu atas dunia. Kalau kita punya sifat yang amanah terhadap Allah, baik bentuk hukumnya, baik bentuk ibadatnya, baik bentuk akidahnya, insya-Allah kita akan dapat buah-buah yang baik. Tapi kalau kita hari ini dengan agama Allah kadang-kadang khianat, kadang-kadang amanah, tu hak kita boleh. Kadang-kadang sedap makan, kadang-kadang tak sedap makan. Kalau kita langsung khianat, makan batu lah, seolah-olah dalam alam barzah, dalam kubur besok. Jadi walaupun dia mungkin cerita hanyalah rekaan, tetapi yang kita nak ambil ialah pengajaran sebagai peringatan bahawa jangan sesekali dalam bab berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Rasul, berhadapan dengan agama, adanya pengkhianatan daripada kita. Lakukanlah dengan sesungguh-sungguhnya, ikhlas, suci dan murni daripada kita, tanpa sebarang penyelewengan dan pengkhianatan. Jadi saya sudahilah dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berakhir, ini ada satu iklan. Mohon jasa baik ustaz dan ustazah untuk ustazah pula, saya seorang ustaz lah, mengumumkan kutipan derma khas untuk tabung pengimarahan Ramadan dan pembinaan ruang solat atau ruang serbaguna yang baru bagi Masjid Ar-Ridwan Ulu Kelang. Not di sini kutipan akan dilakukan oleh anak-anak tahfiz. Terima kasih, sekian dimaklumkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala da'watik. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ودوام ملكه ومداد كلماته
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله رب العالمين. Allah.